Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Emilia Nadia binti Zulkifli dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 7 akan membentangkan subjek tasawuf perbandingan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syahid Hazrul Lafi kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tajuk ini. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah Al-Kharaziyah. Soalan saya, siapakah Al-Kharaziyah? Al-Kharaziyah merupakan kumpulan ahli sufi yang berguru dengan Abi Sa'id Al-Kharaz radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang guru yang mempunyai kitab yang terkandung nilai yang sangat tinggi dan seorang yang berpengaruh besar. Seterusnya, kumpulan ahli sufi ini merupakan golongan yang terawal yang menyebarkan serta menyentuh tentang al-fana wal baqa dari aspek definisi dan huraiannya yang secara terperinci. Al-fana wal baqa terbukti berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Antara kalimah yang menyentuh tentang al-fana wal baqa ialah kalimah yafidu dan kalimah al-fani yang bermaksud binasa. Binasa yang dimaksudkan di sini yang seperti kita faham adalah seluruh dan segala makhluk yang berada di atas muka bumi ini akan musnah, akan binasa pada suatu hari nanti, melainkan Allah Subhanahu wa taala berserta sifat dan zatnya. Al-fana wal baqa pada konteks tasawuf didefinisikan secara terperinci yang terbagi kepada dua, iaitu dari aspek ilmu dan yang kedua adalah dari aspek al-hal. Al-fana wal baqa terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu al-ilmu, al-hal dan ahlul wilayah. Okey. Bahagian pertama, al-ilmu yang terbahagi kepada tiga bahagian. Al-fana wal baqa menurut ilmu yang pertama ialah sesuatu kewujudan itu akan pada asalnya tidak ada, maknanya tidak wujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kewujudan tersebut dan kekalkan ia, dan pada akhirnya Allah akan musnahkan dia. Sebagai contoh, alam seperti yang kita maklum pada awal asalnya tidak ada, kemudian Allah jadikan ia, dan pada akhirnya dia akan binasa dan musnah bila tiba pada hari kiamat. Okey, seterusnya yang kedua, sesuatu kewujudan itu tidak ada pada asalnya, kemudian Allah jadikan ia dan kekal selama-lamanya dan sampai bila-bila. Sebagai contoh, alam ghaib, iaitu seperti syurga, neraka, alam barzah, alam roh dan sebagainya. Sebab apa Allah menjadikan ia kekal dan kekal selama-lamanya dan sampai bila-bila? Sebabnya itu semua atas kehendak Allah, dengan izin Allah untuk menjadikannya. Seterusnya, yang ketiga, sesuatu kewujudan itu akan kekal selama-lamanya sampai bila dan tidak mungkin musnah ataupun fana, iaitu Allah Subhanahu wa taala berserta hak dan zatnya. Seperti yang kita maklum, Allah tidak akan musnah dan serta akan kekal selama-lamanya hingga akhir hayat. Seterusnya, al-fana wal baqa dari aspek al-hal. Contoh, mari saya bawakan satu contoh, iaitu seorang manusia yang diyakini jahil sifatnya, iaitu Allah kekalkan sifat jahil itu dalam diri dia. Kemudian
Allah fanakan sifat jahilnya itu, dan kemudiannya yang hanya kekal dalam diri dia dan yang tinggal dalam diri dia adalah sifat berilmu. Sebagai contoh lain pula, Allah kekalkan dalam diri seorang hamba-Nya itu dalam keadaan sentiasa melakukan maksiat. Kemudian Allah nasakan sifat tersebut dalam diri dia, dan yang hanya kekal dalam diri dia adalah sifat taat. Secara khususnya setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berilmu dan taat, maka mereka tidak akan kekal dalam kelalaian, melainkan yang hanya kekal dalam diri dia adalah sifat berilmu dan taat. Ini yang dikatakan Allah fanakan sifat mazmumah ke dalam diri hamba-Nya dan mengekalkan sifat mahmudah ke dalam diri setiap hamba-Nya. Seterusnya, al-fana wal baqa, yang menurut ahlul wilayah ialah seperti yang kita maklum, ahlul wilayah merupakan hamba Allah yang mempunyai kriteria-kriteria yang terpuji seperti karamah, maqamat dan ahwal. Mereka maklum yang mereka mempunyai kelebihan tersebut, namun mereka merasakan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah keutamaan untuk mereka mengekalkan diri mereka sebagai seorang yang sentiasa beristimewa. Malah mereka merasakan sifat-sifat yang kekal pada diri dia itu menjadi penghalang kepada dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai yang dimaksudkan ini adalah hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka mengekalkan diri mereka dengan sifat redha sepanjang hidupnya, dan mereka menerima setiap kejadian, setiap takdir yang Allah tentukan dengan dalam diri dia dengan redha, dan mengekalkan redha serta mengenapikan keistimewaan yang Allah dan setakat itu saja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.